Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dapat kita bertemu, dan ini adalah siri pengajian kitab Matan Nabi Syuja' yang tertangguh di Surah An-Naim, Wangsa Maju. Jadi ini kira sambungan, insyaAllah selama 10 sesi lagi yang berbaki, dan insyaAllah kita akan tamatkan dalam 10 sesi secara online sempena PKP ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan masa berada di rumah dan sebagainya, khususnya kepada jemaah surau An-Naim yang mana telah mengikuti pengajian ini hampir separuh jalan dah. Kita telah berada di dalam kitab perkara yang berkaitan dengan muamalat. Dan pada hari ini kita masuk kepada kitabul hawalah ataupun hiwalah. Kalau dalam buku biru yang macam ni, dia dalam muka surat 90. Dalam muka surat 90. Jadi hari ini kita akan sambung dalam bab muamalat, perkara yang berkaitan dengan hiwalah ataupun hawalah, boleh dibaca dua, hawalah dan hiwalah. Jadi hawalah ataupun hiwalah ini dia adalah memindahkan hutang. Jadi saya buat misal dulu sebelum baca kitab. Umar ada hutang dengan Zaid, Zaid ada hutang dengan Bakar. Umar berhutang dengan Zaid, Zaid berhutang dengan Bakar. Okey. Umar berhutang dengan Zaid. Jadi sekarang ni Umar terbalik sikit, payah nak ke belakang. Semula Umar dia ada hutang daripada Zaid, mana Zaid berhutang dengan Umar. Okey, ke depan. Okey. Kemudian Bakar ada hutang dengan Zaid. Okey, ke depan. Umar, Zaid, Bakar. Jadi Bakar tadi berhutang dengan si Zaid RM100. Si Zaid berhutang dengan si Umar RM100. Okey, macam ni. Maka si Umar ni dia datang berjumpa dengan si Zaid dan minta hutang dia. Jadi Umar kata, kau ambillah hutang aku yang aku berhutang dengan kau RM100 tadi dengan si Bakar. Okey, ini dia panggil pindah hutang. Dalam bahasa fiqh dia panggil hawalah. Ini pindah hutang. Jadi si Umar tadi dipanggil muhil. Kemudian si Bakar, si Zaid tadi dipanggil muhal ataupun muhtal. Dan si Bakar, yang orang ketiga tadi, dipanggil muhalun alaih. Itu istilah dalam bahasa muamalat. Okey, baik. Jadi benda ini dibenarkan oleh syarak, dibenarkan untuk kita melakukan transaksi macam ni. Tapi ada syarat-syarat dia. Jadi kita tengok, kerana kita baca terjemahan teruslah, kita nak jimatkan masa. Jadi kata dia, fasal memindahkan tanggungan, yakni hawalah. Syarat hawalah ada 4. Yang pertama, ridal muhilu, iaitu relanya orang yang memindahkan hutang. Maknanya yang pertama tadi, iaitu Umar tadi, rela benda itu.
Muhil tu rela. Kalau dia kata aku tak rela, aku nak ambil daripada engkau juga, tak boleh. Yang kedua, wa qabulul muhtal, dan menerima al-muhtal, orang yang dipindahkan tadi menerima. Okey? Yang menerima si Zaid tadi menerima benda itu. Okey? Kemudian yang ketiga, keadaan hak, wa kaunil haqqi mustaqirran fi dhimmah. Keadaan hak sudah masuk dalam tanggungan, yakni pinjaman sudah diberikan. Maksudnya kalau belum berhutang lagi tak boleh berlaku benda ni. Contohnya si Bakar belum berhutang lagi. Kata si Zaid, kau minta lah hutang aku dengan Bakar. Aku nak berhutang dia akan datang. Aku nak berhutang juga dia. Kan? Itu tak boleh. Kenapa? Kerana belum lagi ada hutang. Jadi yang boleh dimintanya maknanya yang dah ada hutang. Jadi maknanya ada 3 orang yang terlibat dalam kaedah hawalah tadi. Keempat, sama tanggungan yang memindah. Maknanya hutang tu sama nilai 100. Umar, Zaid berhutang dengan Umar 100. Bakar berhutang dengan Zaid pun 100. Sama tanggungan yang memindah, nilai harta yang dipindah dalam jenisnya, bentuknya, segera atau tempohnya. Apabila dipersetujui, maka memindahkan itu telah terlepas dari tanggungannya itu. Apabila telah disetujui, wa tabra'u biha dhimmatul muhil, maka bila dah disetujui, dah selesai macam tadi, maka berpindahlah hutang Zaid tadi kepada Umar, hutang Zaid yang wajib dia bayar kepada Umar, berpindahlah hutang dia tu kepada Bakar. Jadi terlepaslah si Zaid tadi. Okey, selesai yang tu insya-Allah. Kemudian fasal yang seterusnya, dhamanud duyun. Dhamanud duyun yakni menanggung hutang. Okey, ataupun dia panggil penjamin. Dhaman, penjamin. Jadi kata Abi Syuja', wa yasihu dhamanud duyunil mustaqirrah fi dhimmah. Ini sah menanggung hutang yang masih dalam tanggungan. Idza ulima qadruha, jikalau diketahui jumlah yang akan ditanggung. Jumlah yang kita nak tanggung tu kita tahu. Jadi misalnya Haji Zain dia ada hutang dengan si Ustaz Bisri, katakan. Haji Zain dia ada hutang dengan Ustaz Bisri. Jadi Ustaz Bisri tadi dia minta supaya Haji Zain ini bawa penjamin, dhamin, penjamin bagi hutang dia tadi. Dan dalam muamalat kita hari ini pun kita pakai konsep ni, konsep penjamin tadi. Maka tuan-tuan semua boleh kita jaminkan seseorang tadi. Jadi Haji Zain kata, Ustaz, tolong jamin saya lah. Boleh, dengan syarat, beberapa syarat yang akan disebut. Saya pun jaminlah. Jadi penjamin bagi hutang Haji Zain, yang Haji Zain berhutang tadi daripada Ustaz Bisri, katakan. Okay, itu contoh. Jadi itulah yang dimasukkan dalam menanggung hutang yang kita sedang belajar sekarang ni. Jadi sah menanggung hutang yang telah tetap. Maknanya hutang tu dah ada. Kalau belum berhutang lagi tak boleh tanggung. Contohnya Haji Zain belum berhutang lagi dengan Ustaz Bisri, maka minta menanggung. Mana boleh belum lagi berhutang. Berhutang yang telah tetap pada zimmah, pada tanggungan. Iaitu pada tanggungan Haji Zain tadi, yang contoh tadi yang saya bagi tadi, dah tetap pada tanggungannya. Boleh ditanggung tadi idza ulima qadruha, dengan syarat diketahui kadar hutang tadi. Kita nak tanggung sesuatu, kita kena tahulah jumlah dia berapa. Berapakah hutang yang terlibat? Sebab takut berlaku penyesalan di kemudian hari. Banyak pula hutang yang aku tanggung ni, tak padan. Jadi maknanya okey. Jadi maknanya kadar hutang tu mesti kita kena jelas, barulah kita boleh tanggung. Okey. Nama Haji Zain glamour kan, kena petik sikit Okey, baik. Kalau tidak tak syok. Baik, seterusnya. Okey, kena tahu qadar tu. Kemudian wali sahibil haqqi mutalabatu man syaa min ad-dhamin wal madmun anhu. Dan bagi orang yang mempunyai hak, tuan hutang tadi, Ustaz Bisri tadi dalam kes, dia boleh meminta daripada salah seorang, daripada Haji Zain ataupun daripada saya.
Maknanya dia boleh minta daripada kedua-duanya sekali. Nak minta daripada saya pun boleh sebagai dhamin, penjamin. Nak minta kepada tuan asal hutang pun boleh. Tak ada masalah. Itu maknanya bila dah sah jaminan tadi. Okey, saya kata okey, saya setuju menjadi penjamin Haji Zain. Okey, sah. Maka oleh itu tuan hutang tadi dia boleh minta daripada sesiapa, daripada sama ada orang yang asal hutang ataupun daripada penjamin. Wa idza gharima ad-daminu raja'a 'ala al-madmun 'anhu idza kana ad-damanu wal qada'u bi iznihi. Okey. Apabila dhamin, penjamin tadi dah bayar, kalau penjamin tu dah bayar, tolong bayar, katalah dalam kes tadi Haji Zain tak bayar, maka saya penjamin, saya bayar kepada Ustaz Bisri. Bila saya bayar tadi, maka apa jadi? Saya raja'a 'alal madmun 'anhu, saya boleh minta kepada Haji Zain balik untuk bayar kepada saya apa yang telah saya bayarkan. Bukan bermakna bila saya dah bayar, dia selamat, selesailah, tak apa, terima kasih aja, shake hand, balik. Tidak. Raja'a 'alal madmun 'anhu, kembali kepada orang yang dijamin, yang penjamin, orang yang kena jamin. Itu dalam misal yang saya buat tadi, Haji Zain. Okey? Itu pun syarat idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi iznihi. Syaratnya apabila dhaman, ini jaminan tadi, dan qada' tadi, qada' tadi iaitu tunaikan hutang tadi bi iznihi, dengan keizinan orang yang dijamin tadi, Haji Zain tadi. Kalau saya bayar tapi tak minta kebenaran dia, tak minta kebenaran Haji Zain tadi, dalam contoh, maka saya tak boleh minta balik dengan Haji Zain. Jadi sebelum saya lunaskan, saya minta kebenaran izin, minta izin dia dulu. Kan? Jadi saya tanya, Haji Zain, ni, anda nak bayar ni hutang ke Ustaz Bisri, hutang anta ni, boleh ke? Dia kata, saya izinkan ke Ustaz. Barulah, bila dah bayar, baru boleh minta tuntut hutang tu daripada orang yang kita jamin tadi. Kalau kita pergi bayar tanpa keizinannya, itu tak boleh tuntut lah. Saya tak bagi keizinan lagi, Ustaz bayar, pasal apa Ustaz bayar? Macam tu. Itu kaedah dhaman. Sebab tu dia kata, wa idza gharima ad-dhaminu raja'a 'ala al-madmuni 'anhu. Bila dibayar oleh penjamin tadi, maka kembali ataupun rujuk. Raja'ah tu rujuklah kepada orang yang dijaminkan tadi dalam bab bayaran tu. Jadi mintalah balik daripada apa yang, daripada siapa? Daripada orang yang dijamin tadi, apa yang telah dibayar tadi. Idza kana ad-dhamanu wal qada'u bi iznihi. Apabila dhaman, yakni jaminan tadi, dan qada' dan lunas tu tadi, penjamin jadi penjamin tadi, dan juga qada' tadi bi iznihi, dengan izin orang yang dijamin tadi. Dalam misal saya buat tadi, Haji Zain. Okey. Wala yasihu dhamanul majhuli, dan tidak sah di dhaman benda yang majhul, benda yang tidak diketahui. Yang tidak diketahui berapa jumlahnya. Nak dhaman macam mana, nak jamin macam mana? Okey. Dalam kitab Fathul Qarib dia buat misal macam ni. Bi' fulana, jualah ke orang ni, kata wa alayya dhamanu thaman, dan saya jamin harga dia. Dia tak tahu harga berapa. Kan? Dia kata jual lah. Jual ke orang ni. Ustaz Bisri jual lah ke Haji Zain. Bayaran tu tadi. Mana boleh? Saya tak tahu berapa harganya. Kan? Itu tak boleh. Dhamanul majhul. Dia mesti kena tahu berapa harga yang Ustaz Bisri nak jual kepada Haji Zain. Okey, berapa? 100. Saya tahu, 100 ringgit. Barulah boleh saya dhaman, saya jamin. Kalau tidak, mana boleh jamin benda yang majhul. Kerana akan berlaku penyesalan di kemudian hari dan kerugian. Tiba-tiba, aku jamin hutang yang aku tak mampu jamin.
Okey, kemudian dia kata apa lagi? Wala ma lam yajib. Dan juga tidak boleh dhaman, tidak sah dhaman benda yang tidak ada lagi. Seperti contohnya dia jamin hutang RM100 tetapi belum lagi berhutang. Yang belum lagi. Belum ada lagi hutang. Contoh, Haji Zain belum berhutang lagi kepada Ustaz Bisri, kemudian saya dah jadi penjamin. Nak jamin apa? Benda belum ada lagi. Cuma yang belum ada lagi yang boleh dikata illa darkal mabi'i. Darkal mabi' ni macam mana? Nak terjemah. Dia terjemah apa sini? Menanggung sesuatu yang tidak wajib kecuali dalam bab tingkatan perdagangan. Tingkatan perdagangan. Susah agak. Macam ni. Kita mungkin beli barang dengan orang yang kita tak kenal. Kita jumpa di jalan, kita tak kenal orang. Kita pun beli barang. Bila orang tu jual kepada kita satu barang, kan? Kita pun dah bagi harga kat dia, tapi barang tak dapat lagi. Jadi orang ni kita tak kenal. Tak apa tahu keadaan diri dia. Okey. Jadi kita dah serahkan duit kat dia. Tapi entah dia nak beri barang kat kita atau tidak, dia kata tak apalah, sekejap lagi saya bawa datang. Ataupun besok saya bawa datang. Kita dah bagi duit kat dia. Dia nak bawa datang barang tu atau tidak dan sebagainya, kita pun tak pasti. Jadi pada waktu ni kita nak penjamin supaya dia boleh bawa. Penjamin tu jamin yang dia tu bawa barang. Barang-barang tu. Pada waktu itu boleh, walaupun benda itu benda tak lazim lagi. Belum berlaku lagi, barang belum diserah lagi. Dalam kes ni dia panggil darkal mabi', mendapatkan balik barang jualan tadi. Itu nama istilah darkal mabi'. Okey, itulah secara asas. Jadi Mata Habib Syuja' ni nak membina asas dia, membina kefahaman secara asas. Untuk huraian dalam dia kena baca kitab yang besar. Jadi maknanya kita dapat gambaran tu, apa hawalah, tu gambaran-gambaran tu. Tu yang pentingnya dalam Mata Habib Syuja' ni nak binakan gambaran asas. Bukan kita nak secara detail dan terperinci dah. Kalau detail terperinci kena baca kitab besar-besar lagi lah. Jadi sebab itu dia untuk kitab orang yang baru belajar. Sama macam saya belajar juga. Cuma kongsi-kongsi dengan tuan-tuan semua je. Kalau salah dan sebagainya, tuan-tuan tegur lah. Kalau saya tersilap, saya baik betulkan pada kuliah besok. Kadang-kadang begitu. Ada juga kadang-kadang benda yang cakap ni depan kamera, cakap seorang ni kadang-kadang benda-benda keluar tu tak perasan, tersilap cakap dan sebagainya. Habis, selesai masalah dhaman, itu jamin hutang. Okey? Masalah yang seterusnya, masalah yang seterusnya dia nama dia kafalah. Al-kafalah. Kafalah ni ikat jamin. Dhaman kita jamin harta, duit. Kan? Yang ni kafalah. Kafalah ni dia panggil jamin badan. Sebagai misal, ada seorang tu dia sabit di mahkamah, apa benda, satu kes dan sebagainya, maka boleh jadi penjamin kepada seseorang ini untuk membawakan dia datang ke mahkamah di hadapan hakim dan sebagainya. Jadi kita ni dipanggil kafil, penjamin badan. Ini kafalah, nama istilah dia kafalah. Jadi kita sanggup untuk jamin bawa tuan badan orang ini, si fulan bin si fulan. Ini banyak berlaku di kampung-kampung dulu, kan? Siapa ni nak jamin ni? Kata orang, saya lah jamin. Saya jamin dia akan datang. Dia nak balik sekejap je. Okey. Jadi orang yang penjamin tu nama kafil. Ini ikat nama dia kafalah. Jadi kata dia wal kafalatu bil badani jaizatun. Jadi kafalah, jaminan dengan badan, yakni untuk membawa datang badan si fulan bin si fulan ini, jaizah, harus. Idza kana 'ala al-makfulu bihi haqqun li adami. Sekiranya bagi orang yang dijamin tadi, saya bawa misal Haji Zain lah, senang. Sesi ni kita guna Haji Zain je misal.
Sekiranya orang yang dijamin tadi, Haji Zain tadi, yang ada masalah dia, sabit kes dia di mahkamah katanya, ada hakun li adami, hak bagi anak Adam. Ha, hak bagi anak Adam. Okey. Ha. Okey, hak bagi anak Adam. Apa hak bagi anak Adam? Maksudnya kesalahan-kesalahan dengan manusia. Adapun kesalahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu memang kita tak disuruh jamin dengan badan. Pasal apa? Pasal kita disuruh untuk menutup keaiban manusia. Man satara musliman satara Allah. Siapa yang menutup keaiban orang Islam, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala menutup keaibannya. Jadi dosa ni hak kita dengan Allah, hak kita dengan manusia. Okey? Hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya zina. Itu dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyazabillah. Jadi dia tidak terbabit dengan manusia. Jadi untuk kes yang macam ni, kita tidak disuruh menjadi kafil, penjamin dan sebagainya, nak bawa datang. Yang berkaitan dengan hak manusia saja. Contohnya apa benda? Contohnya qisas. Dia ada melakukan kesalahan qisas. Bunuh orang. Nak diqisas, mana nak dibunuh dia balik. Bunuh orang tu berkaitan dosa dengan manusia. Maka kita boleh jamin. Saya jamin akan bawa datang dia. Ataupun kesalahan qazaf. Qazaf ni apa benda? Menuduh orang tanpa bukti. Tuduh orang tanpa bukti. Tuduh orang, qazaf ni bukan dia. Tuduh orang berzina. Tanpa 4 orang saksi. Itu nama qazaf. Tuduh orang berzina tanpa ada 4 orang saksi. Dia tuduh orang berzina, dia tak ada 4 orang saksi, maka dia kena apa? Dia kena hukuman had qazaf. Maka qazaf tadi, hukuman had qazaf ni dia berkait dengan manusia. Berkait dengan manusia, dengan hak manusia. Maka pada waktu itu perlulah apa benda, bolehlah dia jadi kafil ataupun penjamin badan bagi orang tu tadi. Okey. Kalau hak Allah Subhanahu Taala seperti minum arak. Okey, minum arak ni dia dosa dia dengan Allah Subhanahu Taala. Kan? Dia minum arak di rumah dia apa semua ni. Ataupun dia minum arak dan sabit. Jadi kita tak boleh jadi kafil. Sebab situ dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, zina dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Okey, had qisas, had qazaf, hukuman qisas, hukuman qazaf, had qazaf, sebat 80 kali sebatan. Itu contoh hak bagi anak Adam. Okey, selesai kot minta penonton komen atau tanya sebarang soalan, cadangan je ya. Kalau ada soalan boleh tanyalah insya-Allah tuan-tuan semua. Mudah-mudahan saya boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, saya tanya orang lain. Gitu jelah. Okey, insya-Allah kita akan masuk kepada perkara yang seterusnya, iaitu syarikat. Ni semua ni kita belajar bab muamalat ni. Okey. Oh, tak ada kitab lagi sekarang. Tunggu ARG post. Okey, insya-Allah. Jadi untuk sesi pertama ni saya baca perlahan-lahan lah. Mungkin tak ada kitab lagi. Jadi kebanyakan peserta kita ni banyak daripada kalangan orang awam. Sebab tu saya baca yang terjemahan. Yang Arab tu saya kadang-kadang tinggal je. Banyak yang mengikuti kelas saya di surah An-Naim ni. Majoritinya di kalangan orang awam yang tidak ada asas bahasa Arab lah. Jadi saya kata senang baca terjemahan lah. Cuma kitab ni yang biru ni terjemahan dia agak banyak yang silap. Mungkin yang baru diterbitkan oleh ARG tu, itu bagus lah. Saya tengok 1-2 page tu bagus. Saya pun tak ada lagi yang tu, yang kulit hitam tu. InsyaAllah ARG pun baru nak post kat saya pun. Cuma saya pakai ni, yang kulit biru ni agak banyak sikit salah, tersalah lah terjemahan. Okey. Baik, insya-Allah seterusnya akad persetujuan, perkongsian. Okey.
Akad persetujuan perkongsian. Ini syarikat. Jadi dia kata apa? Wali syarikati, bagi syarikat itu ada 5 syarat. Kita nak berkongsi duit kita, duit orang ni, si fulan ni. Jadi saya ambil contoh kawan saya, Ustaz Bisri namanya. Okay, senang. Ada nama ni tuan-tuan mudah nampak sikit. Saya dengan Ustaz Bisri ada duit dua-dua. Okey, duit. Jadi duit ni tadi saya nak kongsi. Nak gabung sekali duit ni tadi untuk dilakukan perniagaan. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yang boleh dikongsinya adalah mata wang saja. Adapun kerja tak boleh dikongsi. Kerja tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kadar. Kadang-kadang orang tu kerja lebih, orang ni kerja tak lebih. Kan? Perkongsian dalam bab kerja tak boleh. So itu harta pencarian itu, harta sepencarian. Yang mana orang kata bila bercerai ke, mati suami ke sebagainya kan. Maka ada harta sepencarian di antara suami isteri kerana sama-sama bekerja. Jadi mereka ni syarikat. Tetapi mereka tidak menggabungkan wang ringgit. Cuma bekerja sama-sama. Syarikatul abdan, berkongsi tubuh badan. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada syarikatul abdan. Pasal kita tak boleh nak kadarkan, nak tentukan berapa banyak. Adakah orang ni kerja berapa jam kan? Kalau kerja ikut jam pula, orang ni angkat berat ke, orang ni angkat ringan, dia tak boleh nak tentukan. Jadi dia tak ada had tentu nak tentu. Sebab tu syarikatul abdan, perkongsian dalam bentuk tubuh badan tak boleh, tak ada dalam mazhab Syafi'i. Tetapi undang-undang kita ambil harta sepencarian tu menggunakan kaedah syarikatul abdan, perkongsian, seolah-olah perkongsian badan lah. Kan, isteri kerja, suami pun kerja, ataupun suami kerja, isteri kerja di rumah, buat jaga anak, masak apa semua tu, kerja cara di rumah. Jadi macam seolah-olah perkongsian. Sebab tu ada harta sepencarian. Jadi orang kata nak ambil di atas dasar mana? Dasar perkongsian tubuh badan lah. Tapi tak adalah dalam mazhab Syafi'inya syarikatul abdan tadi. Tapi dalam mazhab lain ada. Okey. Jadi syarikat maknanya perkongsian harta. Itu kena faham. Dalam mazhab Syafi'i dia perkongsian harta. Harta kita. Harta saya dengan harta Ustaz Bisri digabungkan bersama, kemudian sama ada diupahkan orang untuk bekerja ataupun kami bekerja sama ke, yang kerja tu tak nilai. Dinilaikan berdasarkan kepada wang yang dikongsi tadi. Wang yang dikongsi tadi. Okey, jelas dia punya gambaran, baru kita baca syarat. Maka syarat yang pertama, ayyakuna ala nadin minad darahimi wad dananir. Pertama, syarikat itu syaratnya ialah perkongsian dalam bentuk mata wang, dinar atau dirham. Itu kalau dululah. Kalau sekarang kita kata mata wang kertas lah, wang ringgit, kan, dolar dan sebagainya. Jadi kalau dulu guna mata wang emas, dinar, guna mata wang perak, dirham, digabungkan sekali mata wang tadi. Jadi maknanya selain daripada mata wang tak ada perkongsian tu, tidak adalah. Perkongsiannya menggunakan mata wang. Okey, badan apa semua tak boleh tadi. Yang kedua, wa ayyattafiqa fil jinsi wan naw', sama jenisnya, kualiti dari segi emas dan perak dan bentuknya. Maksudnya sama jenis. Maksudnya kalau RM, kalau dolar, macam tu. Sama jenis. Tapi ini mungkin dia boleh dibahaskan lagi. Cuma saya nak sebut secara asas. Mungkin pasal kita kan sekarang ada pertukaran mata wang kan. Mungkin kita duduk di Malaysia pakai wang ringgit, orang yang di Amerika pakai dolar. Jadi boleh tak kongsi orang Amerika dengan kita kan? Gitu. Cuma di sudut ini maknanya dia kena, yang disebut di sini sekadar asasnya mesti mata wangnya sama. Dolar dengan dolar. Okey, contoh. Okey, yang ketiga, bercampur keduanya. Wa an yakhlital malaini, bercampur kedua-dua harta mereka sehingga tidak dapat dibezakan. Maksudnya kalau emas tadi dicampurkan, digaul sekali. Sehingga kan tak boleh dibezakan. Itu kalau mata wang dululah. Mata wang sekarang maknanya kita gabung sekali lah, duduk satu tempat. Maknanya inilah sumber keuangan untuk
syarikat ini untuk perniagaan syarikat ni. Macam tu. Kan? Jadi maknanya digabungkan sekaligus. Sehingga kan tak boleh dibezakan. Itu contoh mata wang dululah. Okey, mana campur sekali. Tak ada lagi kata ini hak aku, ini hak kau. Bila zakat pun zakat syarikat lah, zakat sekaligus lah. Kan? Dia seperti satu tuan. Kemudian wa an ya'dhina kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarruf. Setiap orang tadi membenarkan kepada rakan kongsinya. Saya benarkan kepada Ustaz Bisri, Ustaz Bisri benarkan kepada saya untuk tasarruf, untuk menguruskan wang tadi, wang syarikat tadi. Itu baru jadi dipanggil harta syarikat. Mana harta itu dah berkongsi dua, sama, dua-dua tadi sama, jadi satu harta, dan dibenarkan masing-masing untuk menguruskan wang tadi mengikut kerja yang telah disepakati lah. Kan? Okey, kalau meniaga apa? Meniaga komputer contohnya, kan, orang tu meniaga komputer, meniaga komputer, bukan kedai komputer, dua orang letak duit setempat. Lepas tu kalau nak beli barang ke apa, izin lah. Kau baru dipanggil syarikat. Kalau kata aku saja yang boleh keluarkan duit, kau tak boleh, itu bukan syarikat. Itu kita bos, dia pekerja. Mana izin kedua-duanya. Okey, nak guna boleh, okey, kau guna boleh, masing-masing lah cari. Kemudian bila dah habis selesai macam tu, bila dah dapat keuntungan, macam mana? Wa an yakuna ar-ribhu wal khusranu ala qadri al-malaini. Keuntungan dan juga kerugian mengikut kadar harta. Baik, kalau 50-50, untung pun 50-50. Kalau 50-50, rugi pun tanggung 50-50. Jadi maknanya tak boleh yang ni bagi si Ustaz Bisri tadi kata bagi 20%, saya 80%, tapi keuntungan 50-50. Itu tak boleh, tak sah syarikat macam tu. Syarikat itu mesti keuntungan dan kerugian mengikut kadar al-malaini, harta yang digabungkan tadi. Harta yang bergabung tadi digabungkan ikut persen lah keuntungan. Berapa banyak? Jadi kalau 50-50 dapat untung 100, 150 seorang. Gitu. Saya kerja penat apa semua. Saya dah sebut pada awal tadi, kerja itu tidak boleh diukur. Itu syarikat. Pasal apa? Pasal benda itu benda yang tidak boleh diukur badan. Jadi nak nilai macam mana kerja. Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i lah. Tuan-tuan semua, sebab kita belajar ni dalam mazhab dalam mazhab Imam Syafi'i. Darkul mabik menjami barang yang telah dibayar oleh pembeli yang masih belum diterima daripada penjual. Ya, betul macam tu. Ihsan ni. Macam tu lah lebih kurang. Darkul mabik. Okey, seterusnya. Walikulli wahidin minhuma fasakha mata syaa. Dan bagi keduanya rakan kongsi tadi boleh fasakh, boleh batal akad syarikat ni tadi bila masa mereka nak. Jaizut tarafaini. Jadi dia panggil akad jaiz at-tarafaini, daripada dua-dua belah pihak jaiz. Maknanya harus kedua-dua pihak untuk membatalkan. Mata syaa, bila masa dikehendaki. Jadi maknanya bila dah rasa dah tak nak lagi jadi rakan kongsi lagi, berhentilah. Dia kata tak apa, saya ni rasa tak nak jadi rakan kongsi. Perniagaan kita ni dah tak jadi, tak nampak untung sangat dah. Untung sikit-sikit dah, bukan macam dulu. Dulu untung banyak-banyak. Sekarang ni sikit je untung. Kan, sebulan 100, 2 bulan baru dapat 300. Kita tamatkanlah perkongsian kita ni. Okey, setuju tamatkan. Maka kembalikanlah balik harta asal, modal, kepala modal, dan bagilah keuntungan yang ada tu mengikut kadar yang telah dikongsi tadi. Okey. Wa mata ahaduhuma batalat. Bila salah seorang daripada rakan kongsi tadi mati, maka batallah perkongsian tadi. Tamatlah perkongsian tadi.
Maka dibahagikan balik harta harta kepala modal tadi dan juga keuntungan. Itu tamatlah. Okey, kalau nak teruskan ahli waris, kena ada akad yang barulah. Macam tu. Okey. Seterusnya ada yang terakhir lah. Saya ingat untuk tengah hari ni. Muamalat ni panjang-panjang pun payah juga tuan-tuan semua. Sebab muamalat ni jarang orang belajar. Cuma ikut kitab ni kita baca lah. Ada dalam kitab kita baca. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk pada ahkamul wakalah. Ahkamul wakalah. Wakalah. Wakalah ni bukan kursi, wakil. Kita wakil, ejen. Ejen suruh dia jual. Saya wakilkan awak, suruh awak jual dan sebagainya. Jadi kenapa disebutkan wakalah ni selepas daripada syarikat? Kan ada munasabah di antara keduanya. Syarikat, dalam syarikat, salah satu daripada rakan kongsi tadi mewakilkan yang lain untuk wakil, untuk menguruskan harta. Itu wakalah dia panggil. Jadi sebab itu lepas syarikat disebut bab wakalah. Okey. Ataupun kita wakil kepada orang yang lain. Saya wakilkan awak untuk beli barang untuk saya. Saya wakilkan awak untuk jual barang saya. Itu wakalah. Dan benda ini banyak berlaku. Di zaman Nabi SAW, dan zaman kita hari ini pun banyak berlaku dalam kehidupan kita ini. Wakalah. Kita wakilkan lawyer, wakalah pada lawyer untuk mendakwa, untuk membela diri kita. Kita wakil. Jadi dia bertindak sebagai kita. Kita wakilkan kepada imam untuk menikahkan anak perempuan kita. Itu wakalah. Sebenarnya imam tu tak boleh menikahkan anak perempuan kita. Sebab apa? Sebab yang menikahkan anak perempuan itu wali. Wali itu makna bapa dia lah, atau atuk dia, dan wali-wali yang lain lah yang akan kita belajar nanti dalam bab nikah kahwin nanti. Tetapi bila si wali tadi, dia tak berani nak menikah. Dia kata, tu imam nikah lah, kata dia. Saya tak boleh lah menikah ni, kata dia. Kalau saya menikah, jadi saya lebih sejuk tangan lagi daripada pengantin. Dia punya takut bapa tu. Jadi dia suruh lah tu imam, dia wakilkan tu imam. Kan? Jadi dia kata, tu imam, saya wakilkan pada tu imam untuk nikahkan anak perempuan saya ataupun mauliah saya, orang yang saya walikan, anak perempuan saya. Maka tu imam pun terima. Ya, saya terima. Maka tu imam lah menikah pada itu. Kalau tu imam tidak menerima wakalah ni tadi, daripada wali, tu imam terus pergi menikah, mana sah pernikahan tu? Boleh berlaku, ada juga berlaku. Mungkin tu imam ajar aku, Wallahualam. Saya diceritakan kepada saya. Tak tahulah cerita tu betul tak betul. Tu imam datang, terus dia, mana pengantin lelaki? Tu dia menikah. Kan? Tengok orang tu, dia nikah tu. Tak ada wakalah lagi daripada wali tadi. Dan begitu juga pengantin lelaki boleh wakalah untuk jawab nikah bagi dia. Contohnya dia tak boleh, dia takut, gemetar, ataupun menikah di luar negeri. Kan? Jadi walinya duduk di Malaysia, akad nikah di Malaysia. Wali perempuan duduk di Malaysia. Pengantin lelaki dengan pengantin perempuan duduk di luar negara. Jadi pengantin lelaki wakilkan kepada orang yang duduk di Malaysia. Dia wakilkan untuk jawab nikah bagi pihak dia. Jadi dia jawab nikah. Bila kawan ni dah jawab nikah, dia yang duduk di luar negara tu dah jadi sah, jadi suami isteri. Boleh juga. Cuma yang tu jarang buat. Kan? Itu panggil wakalah, wakil. Jadi apa saja yang kita boleh buat dengan diri kita sendiri, kita boleh wakalah pada orang lain. Sebab itu dia kata apa? Dalam kata matan ya. Wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fihi aw yatawakkal. Maka setiap perkara yang dibenarkan oleh seseorang mengoperasikannya. Itu dia terjemah macam tu. Mengoperasikannya dengan diri sendiri. Maksudnya dia boleh buat benda tu sendiri.
Dia tak tergolong dalam golongan orang yang mahjur yang kita belajar tadi dulu. Orang yang dihajar, orang yang ditahan daripada menguruskan harta dia. Seperti kanak-kanak kan tak boleh urus harta dia. Orang yang mubazir, safih, kan? Orang gila. Jadi orang-orang yang macam ni dia mahjur. Jadi dia tak boleh uruskan harta dia, maknanya dia tak boleh wakilkan orang lain untuk menguruskan harta dia. Jadi apa sahaja orang yang boleh menguruskan harta dia dengan sendiri, uruskan perkara dengan sendiri, dia boleh wakilkan. Wa kullu ma jaza, setiap perkara yang harus, semua benda. Tak termasuk harta lah. Wala wilayah tadi pun, wali pun tadi boleh. Harus bagi manusia untuk menguruskan dengan dirinya sendiri, operasikan dengan diri dia sendiri, maka haruslah dia wakilkan kepada orang yang lain, atau yang tawakal ataupun menerima wakil. Cuma dalam masalah ini saya nak sebut ada satu benda menarik di sini. Baik, benda ni antara patutnya benda ni benda yang kita boleh buat sendiri, kita boleh wakil. Tetapi ada benda yang kita boleh buat sendiri tapi kita tak boleh wakil ke orang lain. Ini. Ada benda yang kita boleh buat sendiri tetapi kita tak boleh wakilkan kepada orang lain. Apa benda itu? Dia panggil dalam istilah fiqh, dia panggil zafirun bihaqqihi. Zafir makna kita dapatkan balik haqqihi, ke hak kita. Macam mana? Misal lah, okey, kita tengok, kita jalan-jalan, kita tengok ada dalam satu kereta, dalam kereta handbag kita, beg kita, laptop kita ke apa, kita tengok itu memang beg laptop kita. Kita yakin betul-betul lah. Jangan kita tu rasa aku punya, tak boleh macam tu. Kita yakin betul-betul ini adalah beg kita, ada nama kita. Rupanya pencuri tu curi. Lepas tu dia pun tak di situ, dia pun keluar ke mana, dia tak tahu kita nak lalu ke situ. Kita pun tengok di situ, beg kita kena curi. Maka kita boleh zafir bihaqih, ini maksudnya kita boleh pergi pecahkan cermin kereta dia dan ambil ambil beg kita tadi. Sebab apa? Sebab kita ambilkan barang kita. Itu dia panggil zafirun bihaqqihi. Jadi dalam kitab Arab ni dia buat misal je, fa yajuzu lahu kasrul bab. Maka boleh bagi dia pecahkan pintu. Wa naqbil jidar, robohkan dinding, kan? Untuk ambil barang dia tadi yang ada dalam tu. Jadi contoh misalnya kereta tadi, dia pecahkan cermin kereta, dia ambil beg dia tu, boleh, tak ada masalah. Orang tu pencuri, curi barang dia, ambil barang dia. Okey? Sama lah orang curi kasut kita ke sebagainya, kan? Kita boleh pecahkan pintu pagar dia, ambil kasut kita, tak ada masalah. Itu zafir bihaqi dia panggil. Itu dari segi fiqh lah, dari segi undang-undang tu, itu bab lain tu semua. Kita tengok undang-undang, kan pecah pagar dan sebagainya, boleh tak kita pecah rumah orang, pecah kereta ke sebagainya. Ini dari segi fiqh. Walaupun benda ini boleh dibuat dengan sendiri, ikut asal kaedah tadi, setiap benda yang boleh dibuat dengan sendiri, kita boleh wakilkan ke orang lain. Tapi dalam masalah ni, kita tak boleh wakilkan orang lain. Kita sendiri je boleh buat benda tu. Untuk pecahkan cermin kereta tadi, kita je. Jadi kita tak boleh kata, Mat, beg aku dalam tu, aku wakilkan kat engkau, pergi pecahkan kereta tu. Itu tak boleh. Dia kena buat sendiri. Ini masalah. Dia panggil zafir bihaqqihi. Jadi kaedah umum yang disebut oleh Abi Syuja', dia kata apa, setiap benda yang sah dijual, setiap benda sah dilakukan, setiap benda yang harus dilakukan dengan sendiri, maka haruslah baginya untuk dia mewakilkan padanya, mewakilkan orang lain, ataupun dia menerima wakil daripada orang lain. Jadi oleh itu tidak sah wakil daripada sobi, kanak-kanak. Kanak-kanak tak sah. Pasal apa? Pasal kanak-kanak ni dia tak boleh uruskan diri dia sendiri. Dia pun duduk di bawah jagaan orang. Harta dia pun dijaga oleh orang. Orang gila. Dia tak boleh jadi wakil dan juga tidak boleh jadi muwakil, pewakil. Dua-dua tak boleh. Jadi wakil pun tak boleh, muwakil pun tak boleh. Wakil tu dia wakilkan ke orang. Wakil menerima wakil. Okey. Cuma ada ulama kata untuk benda-benda yang kecil-kecil ni, yang murah-murah ni, bolehlah kanak-kanak ni jadi wakil.
Contoh kita wakilkan anak kita untuk apa benda, beli barang kat kedai. Kan barang tu kecil je. Kita akan murah-murah, gula ke, pergi beli sayur ke, benda yang murah-murah. Jadi ada ulama yang kata boleh, tak ada masalah macam tu. Benda tu benda murah. Bahkan ada ulama kata itu bukan bab wakil pun, itu dimasuk bab ikhdam, menghadamkan, menggunakan khidmat anak kita. Itu perbincangan lah tu. Jadi kalau orang tanya, macam mana Ustaz kita wakilkan anak-anak kita pergi beli barang kat kedai dan sebagainya. Jadi ada ulama yang mengatakan untuk benda-benda yang kecil-kecil, remeh-remeh, gula, sayur, susu, benda-benda murah macam tu, itu tidak ada masalah. Tapi wakil nak beli benda besar tak boleh lah. Wakilkan anak kita yang belum baligh pergi beli rumah, beli motor, beli kereta, kan? Itu tak boleh lah, benda-benda besar macam tadi. Okey. Sikit lagi saya nak habis, boleh ke habis ni? Oh tak sempat, panjang wakalah ni, panjang. Wal wakalatu aqdun jaizun walikullin minhuma fasquha mata syaa wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Jadi apa benda? Wal wakalatu, dan wakalah ni tadi aqdun jaizun, akad yang jaiz min at-tarafain. Maknanya dua-dua boleh fasakh. Dia akad ni dia ada tiga dalam fiqh. Dia ada tiga. Yang pertama, lazimun min at-tarafain. Lazim daripada dua-dua belah pihak. Okey, lazim pada dua belah pihak. Maknanya bila dah berlaku, dah cukup tamat semua, tak boleh kita batalkan. Contoh jual beli, dah selesai dah semua, tak boleh batalkan. Dah tamat tempoh khiyar apa semua, habis. Lazimum min at-tarafain. Lazim daripada dua-dua. Ada lazim daripada sebelah pihak, kan? Kemudian jaiz daripada sebelah pihak. Contohnya gadai. Gadai dia jaiz daripada sebelah pihak. Pihak mana? Pihak orang yang menerima gadai. Dia boleh nak batalkan. Tetapi pihak yang menggadai, dia tak boleh, dia lazim. Bila dia dah gadai barang, dia kena komitmen dengan hutang dia tadi. Mana kena bayarlah hutang dia. Tapi jaiz, makna daripada pihak yang menerima gadai, dia kata aku tak nak, ambillah barang kau pulangkan balik duit aku. Macam tu. Dan ada akad yang jaiz min at-tarafaini, harus daripada dua-dua belah pihak. Maknanya bila-bila masa dia boleh fasakh, boleh batalkan. Antaranya inilah wakalah, dan yang tadi kita belajar tadi syarikat. Itu gambaran asas tuan-tuan semua. Gambaran asas. Okey. Detailnya kena itulah tuan-tuan semua. Jadi kena baca kitab yang besar sikit lagi. Sebab cara saya mengajar ni tuan-tuan semua, cara saya baca kitab ni, apa yang disebut dalam kitab tu saya tak heret jauh sangat. Sebab kitab ni mana kitab kecil, sesuai dengan orang yang baru belajar lah. Kalau orang yang dah lama belajar, dia tak baca kitab kecil, dia baca kitab besar. Maknanya kita nak binakan asas dia ni dalam kitab yang kecil ni. Gitu asas dia. Jadi kalau nak kitab besar, tentu dengan orang yang lebih besar lah, kan? Gitu. Baik. Jadi maknanya akad ni dia panggil jaizum min at-tarafaini, harus bagi dua-dua belah pihak. Maknanya dua-dua pihak boleh batalkan bila masa je dia nak. Okey. Contoh, bapa tadi wakilkan kepada Cik Imam. Cik Imam kata okey, besok nak menikah. Cik Imam kata tak jadi, kata dia. Pasal apa? Saya tak jadi. Adalah hal yang apa, kan? Cik Imam kata tak nak. Maka dia boleh batalkan. Dari segi hukum lah. Tapi dari segi undang-undang, mana boleh Cik Imam tak nak nikah, kan? Kalau Cik Imam ni tak nak nikah, kan, susahlah anak mukim ni nak menikah di mana. Baik. Bila dia kata jaizum min at-tarafaini wa likullim minhuma fasquha mata syaa, dan bagi salah seorang daripada keduanya tadi boleh batalkan, fasakh, batalkan akad tadi bila masa yang dia nak.
Dia rasa nak batal bila-bila masa, boleh dia batalkan. Okey? Wa tanfasikhu bi mauti ahadihima. Sama macam syarikat, terbatal akad wakalah tadi dengan mati salah seorangnya. Batal lah. Hari ni wakil kata imam. Kita wakil awal-awal pun boleh. Tak semestinya wakil pada hari nak menikah tu. Hari ni, besok nak akad nikah, kita pergi awal hari ni ke rumah Tok Imam. Kita cakap, Mam, saya wakilkan pada Tok Imam untuk menikahkan anak saya besok. Okey, Tok Imam pun terima. Tok Imam pun kata terima. Okey. Jadi Tok Imam pun terima. Bila Tok Imam terima tu, malam tu Tok Imam tidur, meninggal dia. Terbatal lah. Wakal lah tadi. Kan? Tak boleh orang lain kata, anak dia ambil alih. Tak apa, tak apa. Saya anak dia. Tak boleh macam tu. Jadi terbatal lah dengan mati salah seorang tu tadi. Ataupun mati bapa pun sama. Sebab berpindah dah wali tu kepada orang lain bila mati bapa. Jadi orang lain lah kena wakalah pula. Wali yang seterusnya. Lepas bapa, siapa walinya? Datuk. Kan? Ada susunan wali nikah tu. Okey, insya-Allah saya ingat lebih kurang lah setakat itu dahulu. Sambungannya dalam bab wakalah, wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu wa la yadmanu illa bitafrid. Ini insya-Allah kita sambung pada esok lah, insya-Allah. Jadi setiap hari lebih pukul 12 sampai pukul 1. Okey. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah kitab ni kat online pun, kat PDF tak tahu, tak pasti saya ada ke tak. Mukhtasar Abi Syuja'. Okey. Ada soalan ke? Allah. Dropship. Kaedah dropship dalam bab mana? Dalam bab wakalah. Dropship wakalah. Wakil. Wakalah. Jadi kita menerima. Wakalah ni boleh dengan percuma, boleh dengan upah. Wakalah. Tapi kalau dhaman tadi tak boleh. Dengan bayaran. Jaminan tak boleh. Sebab dia masuk dalam kaedah riba. Tapi dalam wakalah ni tak apa. Sama untuk imam tadi. Kita wakilkan dia, kita bagi upah. Boleh. Sembahyang jenazah. Okey, sembahyang jenazah. Siapa yang paling berhak sembahyang jenazah? Siapa paling berhak sembahyang jenazah? Yang paling berhak sembahyang jenazah adalah anak lelaki. Anak lelaki. Bukan. Bapa. Kemudian selepas pada bapa, baru anak lelaki. Baik, sekarang ni bapa tak ada, anak lelaki ada. Anak lelaki ada di situ. Tetapi anak lelaki wakilkan untuk imam. Mam, saya wakilkan untuk imam untuk sembahyang jenazah. Okey, itu wakalah lah tu. Pasal itu hak dia. Diserahkan kepada tu imam untuk jadi imam bagi sembahyang jenazah bapa dia tadi. Lepas pada tu, lepas dia wakilkan tadi, maka tidak ada lagi orang yang lebih layak daripada tu imam. Pasal imam tu macam diri dia. Tak boleh orang lain datang nak potong tu imam tadi. Pasal apa? Pasal bila dia dah wakil, maka tu imam tu mana macam dia. Macam diri dia. Dialah paling layak sekali. Tu imam tadi lah. Tiba-tiba datang pula. Apa benda, adik-beradik si mati. Adik-beradik kemudian daripada anak dia. Saya nak jadi imam. Tu imam tak afdal jadi tu imam. Tengok dulu. Tu imam tak afdal jadi imam. Sebab apa? Sebab kalau dia tak menerima wakalah daripada orang yang paling layak. Kalau dia terima wakalah, makna dia tu seolah anak dia lah. Kan? Jadi dia yang tu imam tu macam anak dia dah. Dia orang lain tak. Kemudian lepas sembahyang jenazah, anak dia bagi duit kat tu imam. Atas nama upah ke apa, tak kisahlah kan. Kalau upah sekalipun, tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab wakalah boleh menerima upah. Jadi dropship tu begitulah lebih kurang. Kita menjual dan sebagainya. Kemudian kita menerima upah ke apa. Itu daripada jualan. Okey. Wallahu alam, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. Ampun dan maaf kalau salah dan silap, terkasar bahasa, terguris perasaan tuan-tuan semua. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatiha wa binuril Fatiha
وبحق من أنزلت عليه الفاتحة نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وشدة وفتنة ونكمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.